وعلى الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف banyak-banyak kita syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat dijadikan akan kita beribadah kepada. Jadi yang saya dengan Allah Imam Tuan Bilal, Puan-Puan Muja serta barisan ahli atau kuasa masjid Al-Hidayah, khusus kepada ahli qaryah Masjid Al-Hidayah Taman Sekolah Baru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita mengambil keberkatan daripada Al-Quranul Karim dengan membaca buku kitab Al-Fatihah dan juga surah Al-Kahfi ayat 1-10 yang merupakan kelaziman hafaznya supaya selamat akidah kita daripada kesesatan terutamanya fitnah Dajjal. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها
أم حسبت أن أصحاب الرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوتيت إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah dapat kita bersama dalam satu majlis pengajian ilmu tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah pada malam yang mulia ini, iaitu malam Khamis. Bulan Rajab yang penuh kemuliaan, di antara bulan-bulan yang dimuliakan Allah, Ashharul Hurum, di antaranya Zulhijjah, Muharram dan Rajab, yaitu disebut dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari Abbas wa ja'ala dhanba fihinna a'zam, dan dijadikan dosa zamba, dan dijadikan akan dosa itu fihinna, pada bulan-bulan haram ini, iaitu bulan-bulan yang haram dan Rajab ini, a'zam, lebih besar dosanya daripada bulan-bulan yang lain. Kemaksiatan yang dalam bulan dosa ni daripada bulan-bulan yang lain. Wa amalus salih wal ajru a'zam, dan begitu juga amal kebajikan, amal-amal yang soleh yang baik, wal ajru, dan ganjaran a'zam, lebih besar daripada bulan yang lain. Jadi kalau kita mengerjakan banyak kebaikan, amal soleh, puasa, doa, Allah ganjarannya daripada bulan-bulan selain bulan haram. Jadi itu sebab asal nak mengharapkan keberkatan daripada Allah, nak menghilangkan kejahilan, nak menutupi akan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi pula dalam hadis yang masyhur, yang duduk majlis ilmu ni khairun min an tusalliya alfa raka'ah, lebih baik daripada dia mengerjakan solat 1000 rakaat. Duduk majlis ilmu je itu lebih baik, lebih berkualiti daripada solat yang berkuantiti 1000 rakaat. Kalau kita buat 1000 rakaat ni pun rasa tak terbuat kita. 1000 rakaat 23 rakaat pun dah macam-macam ahwal kan. Sakit kaki lah, sakit perut lah, ngantuk lah dan sebagainya lah. Itu baru 3, belum 1000 lagi. Jadi duduk masa ilmu ni lebih baik. Inna yaghdwa ahadukum fa yata'allama baban min al-ilmi an tusalliya alf rakaat. Dia duduk, inna yaghdwa, sebuahnya yaghdwa, berpagi-pagi, ahadukum, seorang kamu, fa yata'allama baban min al-ilmi, dan dia mempelajari satu tajuk sahaja daripada ilmu. Jadi satu kitab, satu tajuklah. Kalau tak habis, sambung bukan. Khair baginya antusalya, daripada dia mengerjakan salat alfa rakaat, 1000 rakaat. Hidayatus salikin fi suluki maslakil muttaqin, bagi Syekh Abdul Samad Al-Falibani rahimahullah. Walaupun sikit, sekejap je, tak lama bainal maghrib wal isya, ada sikit, itu pun lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Contohlah macam emas, diberi emas satu sepersalinan daripada atas sampai ke bawah, dengan apa tu, dengan rantai, gelapnya, dengan cincinnya penuh dengan cincin, dengan sampai kaki, gelang kaki mana. Dengan satu orang yang lain ni, dia hanya gelang saja emas, tapi emas dia tu tulen, umpamanya lah.
Yang ini walaupun satu badan emas, tapi emas sulian, emas celok. Tapi lebih kualiti yang sedikit ni. Yang sedikit ni gelang dia. Gelang itu pun, tapi walaupun itu 999. Kan dia punya kuantiti dalam emas tu. Yang ini walaupun banyak, tapi contohlah bagi contohlah. Solat sunat ni banyak 1000 rakaat. Dengan nak dibanding dengan ilmu, bila majlis ilmu ni walaupun sekejap. Kalau 1000 rakaat tu agak pelama pun. 23 rakaat pun alhamdulillah 40 minit, 1 jam lah. Lamsam 1 jam. Siap doa sekali ya. Atau 40 minit. Kat Indon 17 minit mana? Kat Indon. Dia ada yang cepat 17 minit siang. Ada isyak sampai subuh. Ada yang lambat sangat. Jadi kita yang sederhana ni, yang pertengahan ni, umur awsatuha, sebaik-baik perkara tu pekerjaan yang pertengahan. Hadis dalam kitab Lisan. Jadi kita duduk ni tuan-tuan, antara nak mengharapkan pahala daripada Allah. Mudah-mudahan dikurnia, termasuklah barakah dan maghfirah, rahmat dan sebagainya. Afiat. Jadi saya nak menyambung kembali perbahasan yang lepas, iaitu berkaitan dengan 4 perkara yang mana yang membawa kepada Allah, yang sampai kepada Allah Ta'ala itu 4 perkara. 1 syariat, 2 tariqat, 3 hakikat. Syariat dah baca, tariqat pun dah baca lah, tapi waktu sekali lagi ya, secara keseluruhan. Dan erti syariat itu barang yang bergantung dengan a'malun badaniyatun, amal jenis badan. Daripada segala hukum seperti sembahyang dan puasa dan zakat dan haji dan segala bagai zikir dan lain. Tuan pun dah melaksanakan insya-Allah. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Jadi jenis badan, iaitu selagi mana hayat dikandung badan, selagi itulah kita diwajibkan untuk segala perintah, meninggalkan segala larangan. Fardu ain, solat fardu ain, zakat fitrah, bulan Ramadan, zakat harta, bila cukup haul. Fardu ain, apa tu? Haji kepadanya. Itu yang fardu ain, bentuk ilmu fardu ain, 3 ilmu fardu ain. Ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Disebut dalam Kifayatul Atqiya, wa ta'allama baban, ta'allaman ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan wa mazkiyal qalbi asqilan. Kata Zainuddin Al-Malibari dalam Kifayatul Atqiya. Itu wa ta'allaman, adalah kau belajar ilman, ilmu, yusahihu ta'atan, ketaatan, itu ibadat. Fikirlah, fikir. Wa aqidatan, dan akidah. Wa mazkiyal qalbi asqilan, wa mazki, dan menyucikan al-qalbi, iaitu tasawuf. Ada 3 ilmu yang Zainuddin Malibari sebut. Kan? Dia kata lagi, hadhihi salasatu fardu ain fa'rifan. Ini 3 ni hukumnya fardu ain. Fardu ain tidak suka ke tak suka ke, happy ke tak happy ke, happy go lucky ke, tak ada mood. Bukan diikut mood. Contoh solat fardu, solat isyak, kawan tak ada, habis tu tak semayang, tidur je kan, duduk menung je, main game, main telefon. Contoh, kira walaupun hang tak ada mood, hang wajib semayang. Wajib. Ada mood ke, tak ada mood ke, happy ke, happy go lucky ke, tetap wajib semayang. Tak boleh kata ikut mood atau ikut happy ke tak happy.
Ilmu sama. Suka ke tak suka, kena luangkan masa. Tu tuan-tuan. Sebab orang Melayu dia buat sesuatu ni, walaupun Melayu lah kan, Melayu Islam, dia buat sesuatu tu ada simbolik ni. Contoh Melayu pakai, saya tengok dekat TikTok. Tak tahu betul-betul. Kenapa orang Melayu buat 3 kocik? Baju Melayu kadang ada 3 kocik. Kenapa tak 4? Kenapa tak 2? Sebab apa tak menyatakan 3? Kenapa kocik yang ni ke atas sebelah kiri? Kenapa tak sebelah kanan? Sebelah kiri ni dada. Ini ibarat tauhid. Tauhid ni biar dalam hati. Orang Melayu buat baju Melayu pun ada simbolik pun. 3 kocik menyatakan 3 ilmu fardu ain. Tauhid, fikih, tasawuf. Kemudian dibuat kocik. Kenapa tak sebelah sini? Kenapa tak tengah-tengah ni? Macam Doraemon. Boleh seluruh kan? Tauhid ni diletakkan di hati. Masuk ke dalam hati. Kepercayaan. Ada simbolik. Hebat orang Melayu. Tapi asalnya Islam. Asalnya tu dari Islam kan. Jadi inilah bila mati saja, maka dah tak wajib solat, tak wajib zakat, tak wajib haji, tak wajib puasa sebab dah meninggal. Nyawa dah tak ada kan. Jadi tak payahlah kita kejut dalam kubur pagi-pagi subuh. Tak payah. Dia dah tak wajib solat. Yang wajib solat kita. Kan kalau dia bangun tutup, kita pula dia. Jadi itu yang selagi hayat di kandung badan, cukup syarat taklif bukan wajib kerjakan perintah-perintah Allah. Yang fardu ain, yang fardu kifayah dan sebagainya. Dan erti talib itu mengkasatkan Allah Ta'ala dengan ilmu. Kita niatkan nak sampai nak dengan ilmu kita kepada Allah. Antara dia menuntut ilmu lah. Disebut menuntut ilmu ni salah satu asbab dia nak mencari Allah, nak menghilangkan jahil, nak menyampaikan kepada orang lain. Sebab ilmu ni pusaka. Kan Nabi kata innal anbiya lam yurathu dinaran wala dirhaman warathul ilm. Faman faqad akhadha bihawzin wafir. Innal anbiya, sebenarnya para anbiya itu lam yurathu dinaran wala dirhaman, tidak mewarisi dirham dan dinar. Dinar ni wang emas. Walakin mereka mewarisi ilmu. Ilmu itulah pusaka para anbiya, para nabi Allah. Faman akhazahu, barang siapa mengambil pusaka para anbiya ini, akhaza bihafzin wafir. Dia telah mengambil bahagian yang wafir tu melimpah ruang. Dia telah mengambil bahagian yang banyak. Jadi kalau kita agama ni, kita nak ambil bahagian yang banyak, ambil ilmu. Ambil ilmu dulu. Lepas tu beramal dengan ilmu. Contoh macam ada dua kantong ajaib. Kantong ni sama berat je, dua-dua 1 kilo. Tapi yang kantong A ni buka duit 50 sen. Kantong B ni buka batu belian, pemata, zabarjad dan sebagainya. Walaupun sama tapi tak sama nilai. Duit 50 sen ni yang banyak ni, ialah kalau dicampur-campur dapat RM10, RM20, RM30 lah. Saya pun tak nak kira. Tapi kalau batu belian ni satu berjuta-juta ringgit. Walau sama berat, tapi dia punya bahagian tak sama. Dia punya nilai. Jadi kita kalau nak ambil yang banyak. Jadi ulama Nabi cakap, faman akhar, siapa mengambil pusaka anbiya ini,
Sesungguhnya dia telah mengambil kita ambillah yang banyak. Kan? Tamak dalam agama ni dalam tamak makan, tamak harta. Tapi kalau dalam agama tamak boleh. Tamak ibadah. Itu bagus. Tapi dalam dunia tak senonoh tamak bodoh nak makan. Semua dia nak sementak. Itu namanya tak senonoh. Oh tengok menyampah guru tangga kali dia. Tapi kalau tamak ibadah tak apa, bagus. Kan? Sebab dia punya nilaian pahala itu ada. Dunia masalah. Baik. Jadi kita kasat dengan ilmu kita dan amal kita tu untuk Allah. Atau dikatakan tarekat itu yang menyempurnakan akan kelakuan yang nafsaniyah, jenis jiwa, diri dan rohaniah dan ruh. Jasmani dan rohani. Maksudnya macam mana nak gunakan rohani dan jasmani ni untuk Allah. Yang saya dah baca pada minggu lepas dalam kitab Siyarus Salikin. Ada berbagai jenis tarikat. Tarikat tu tak semestinya zikir saja. Tarikat Naqsyabandiyah, Idrisiyah, Ahmadiyah. Kalau kat Johor ni ada yang apa tu difatwakan sesat pun ada, yang tidak pun ada. Jadi ahli tarikat ni memang bagus. Saya ada bukan anak murid lah, kawan lah kan. Ahli tarikat, dia salah satu sifat dia sangat taat. Itu sifat dia. Dia tak putuskan hubungan dengan guru. Walaupun kita dah tak ngajar tempat dia, tetap dia masih kita. Selalu tanya khabar kan. Itu antara sifat ahli tarikat yang betul lah, yang benar. Dan banyak lagi lah. Bukan zikir saja, dia macam-macam. Ada tarikat jenis ilmu. Sebab apa? Belajar ni untuk sampai kepada Allah. Untuk ibadah tu sah, tak batal. Itu juga cara nak menyampaikan kepada keredaan Allah. Tarikat jenis menyukakan orang Islam. Menyukakan orang Islam tu, itu satu kebaikan. Ada tarikat dia melazimi wudu. Batal wudu je ambil, batal wudu je ambil. Dia ibadah di depan mihrab, maksudnya dia memang tak lepas saf pertama. Dahsyat, itu adalah. Tapi tarikat ni mesti ada yang membimbing. Ada dia punya mursyid dia, membimbing dia supaya dia tak sesat. Kata sini, dan barang yang bergantung dengan sir, rahsia dan roh dalaman ni. Bukan apa dalaman ni, roh ni. Sifat-sifat dalam batiniah. Sifat-sifat yang daripada taubat. Dalaman ni. Tak nampak tu. Dia ni baik ke jahat. Tak nampak. Rambut sama hitam, hati lain-lain. Itu dulu. Sekarang rambut sama putih tapi hati lain-lain. Itu tu kan. Ini bukan tu lain. Dulu tak rambut sama hitam, hati lain-lain. Sekarang tukarlah rambut sama putih, hati lain-lain. Tapi bukan tentuan. Saya. Dan warak ni baik. Warak ni apa? Taat lah. Baik. Dan zuhud ni tidak pandang apa yang ada. Walaupun dia gunakan dunia ni, tapi hatinya bukan kat situ. Hatinya ke Allah. Sehingga mana dia ada atau tak ada dunia sama saja. Kalau hilang daripada dia pun dia tak ada rasa tak ada rasa susah ke hati, tak ada. Kalau ada pun sama, tak ada pun sama. Ada dengan tak ada sama. Ini zuhud yang ada beberapa martabat lah. Beberapa martabat. Maratibus zuhdi. Dan muhasabah. Bab zuhud ni ada sikit nak cerita lah tuan. Kaya. Ni orang miskin ke? Zuhud. Tak. Orang kaya pun kadang-kadang zuhud.
Contoh Ahmad Syazili, tarikat Syaziliyah. Dia seorang waliullah. Dia kaya. Rumah dia tu dah macam istana. Istana. Tingkat-tingkat rumah dia. Dulu lah. Kalau sekarang Mercedes. Kalau dulu kita kuda lah. Dah mewah lah. Ada satu syekh dan anak murid dia, kau tolong pergi rumah Imam Syazili. Dia tu guru aku. Kau tolong pesan dia. Bagilah kirim. Maka anak murid pada syekh ni pun pergilah jumpa tok guru besar ni. Waliullah ni. Tengok dia datang rumah alamat. Ini waliullah, rumah ni punya lah besar. Dengan ada kandang kuda. Kan? Ada taman bunga kat depan lah. Maka dia pun panggil lah. Buka kan. Mesti tak ada orang ni. Maka lalu satu orang yang nak masuk dalam rumah macam istana. Kuda, kereta kuda. Maka dia kata, mari sini, awak nak jumpa saya ke? Dalam hati orang dia kata, tak zuhud ni. Dia zuhud, dia tak semestinya miskin. Tak. Kemudian Imam Syazili pun beranjak naik apa tu, dan kita kuda kawan. Kita pusing kuda lah. Pusing bandar. Bandar ni cantik. Maka dia pun naik sebelah Imam Syazili. Maka dia pun jalanlah pusing kawasan bandar. Cantik molek ni. Imam Syazili bagi dia satu cawan air. Secangkir cawan air. Air yang memang bau perah ni. Yang memang bau perah ni. Memang dahsyat lah yang dia pegang. Dia terkuda kan gerak kan. Buyang-buyang kan. Jadi dia jaga sebab air dia sedap. Dia tak selalu minum air sedap ni. Baru pertama kali minum ni. Grade A, cold pressure. Jadi dia, masa dia pusing tu, dia hanya perhatikan cawan ni. Dia tak tepah air. Tiba-tiba je, dah sampai balik rumah tu. Dia tak sedar yang dia dah pusing kota yang cantik tu. Macam mana? Cantik tak kota ni? Dia kata, saya tak perasan bang. Sebab saya jaga air ni. Tak pernah rasa ni. Ini kali pertama rasa dah hidup. Maka begitulah Imam Syazili. Dia berada dalam suasana kaya raya. Macam seorang sultan. Tapi dia hanya Allah, tak ada pada kekayaan. Macam orang, walaupun dia pusing kota yang cantik, tapi dia dia tak perasan pun kota yang cantik tu. Sebab fokus dia pada cawan. Sebab dia rasa ni penting air. Walaupun dia hidup mewah, kaya raya, tapi hati dia tak fokus pada kekayaan. Hati dia fokus pada Allah. Itulah zuhud. Walaupun pakai dunia, hati tak ada kat dunia. Ini saya nak cerita waliullah lah. Jauh sangat. Cuma bercita-cita, berusaha tu ada lah, tapi jauh. Ni apa? Angan-angan mak cenin. Itu yang betul lah maksud. Pajak pokok kelapa. Pusing. Asyik suruh monyet dia kata, akulah pula. Aku tak ada kerja, monyet buat apa? Betul lah pokok kelapa tu. Mimpi. Kalau aku jadi kaya raya, aku dapat petik banyak pohon kelapa. Duit tu nanti aku beli kambing. Nanti kambing aku banyak lah. Dia dah 2 ekor, beranak kembal 5 ekor. Jadi kalau nanti sampai sebulan dah penuh dah kandang. Dia punya beranak. Sekali beranak 10 ekor. Penuh kandang lah. Sebulan dah penuh. Dahsyat tu. Nanti ramai-ramai dah penuh. Aku belilah apa tu, ladang.
Ataupun beli tanah ke, letak kambing. Banyak-banyak. Ada tuan putri pula nak beli kambing, nak berkorban. Jumpa aku. Syekh nak beli kambing, Syekh. Sekali aku kambing, aku handsome pula. Macam kambing. Lepas tu dia kata, Syekh handsome lah. Nak kahwin dengan Syekh. Itu yang aku jadi sultan. Kahwin dengan anak raja. Dia pun angan-angan dia pun sampai jadi anak raja. Jadi sultan. Jadi sultan. Sedangkan dia masa tu tengah baring atas pohon kelapa. Jatuh. Meninggal. Tak sempat. Dia tak ada harta tapi cita-cita nak ini. Ini lah walaupun miskin tapi tak zuhud. Sebab apa? Benda tak ada kat tangan tapi nak lebih daripada tu. Itu cerita sikit lah dalam kitab Aqidatul Najih dan sebut. Dan muhasabah yang ini mengira-ngirakan diri dan muraqabah. Muraqabah yarqibu. Muraqabah yang ini ingat setakut akan Allah. Ingat serta takut pada Allah. Dan tawakal. Dan taslimnya apa? Menyerah diri. Kita orang Islam ni menyerah diri pada Allah. Menyerah diri pada Allah. Bila kita dah menyerah diri pada Allah sebagai seorang Muslim, apa yang Allah perintah, kita wajib buat. Jangan banyak tanya. Wajib kita laksanakan sebab kita dah menyerahkan diri kita pada Allah. Dan betulkan perangai dan mengenal segala afat dan lain daripada mikir itu. Inilah arti tariqat. Jadi banyak mas, kalau tuan nak, tuan boleh beli kitab Syiarus Salikin, ada kalih ketulisan Umi sekarang ni. Kalih tidak itu Salikin. Banyak kitab-kitab lama ni, ulama-ulama Nusantara ni. Syekh Daud punya kitab, Syekh Abdul Somad Falibani, Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Dia ulama-ulama zaman dulu. Jawi, kitab Melayu tulisan Jawi, sekarang ni dah dikalih ke Rumi. Antaranya Hidayah Publisher. Ini yang tak risalah tauhid pun dia dah ada kalihan ke Rumi. Idaman Penuntut, 3 jilid. Ada kalihan ke Rumi. Jadi nak mudahkan kita membaca, belajar dan sebagainya lah. Tak ada alasan Jawi lama susah kan. Sekarang Rumi je. Senang. Dan tak boleh kedai kitab pun tak boleh kedai kitab. Selalu asyik pergi kedai kitab, kedai tutup. Pergi kedai nak beli kitab, sampai-sampai kedai tutup. Kitab tak ada stok. Sekarang ni maklumat di hujung jari. Boleh pakai Shopee, boleh tengok langsir je, tengok aksesori je baik, tengok kitab. Dengan saya tengok casing pun telefon je. Saya lah tu. Asyik tengok tu je. Baik tengok kitab pun ada jual. Jangan lupa kitab pun ada jual. Daripada Indon dia tak, kalau Indon tu mungkin dalam 2 minggu sampai lah. Lama sikit. Sebab Indon kan dia murah kan. Kalau cepat pun seminggu. Minggu pun dah ada. Tengok dia punya penjual lah. Shopee yang kalau nak cek kat Lazada. Sangat lazat. Kalau Lazada pun tak ada, kat mana ni? Zalora. Kalau Zalora tak ada, Foodpanda pun boleh. GrabFood pun boleh. Dapatlah sekali boleh. Kitab pun dia tu. Tapi beli kitab kena mesej juga tuan. Harap dapat kata tu kitab. Sebab saya tengok kadang orang, saya pernah pergi ke tempat dia kan, dekat tempat penghantaran, dia main campak-campak. Macam tu kan. Mungkin dia hormatlah orang Islam kan. Ini kitab, dia main campak-campak, dosa kan. Sebab kadang dia campak. Betul kalau kitab dia campak dosa. Tu kita kena mesej dia lah. Harap dapat
supaya dia pun pegang. Kalau Johor Islam dia hormat, dia tahu kitab. Johor lagi power. Itu yang kita mengharapkan kan. Hari ini kan apa tu, pertabalan Sultan menjadi agung yang ke-17. Jadi kita pun ucapkan tahniah lah. Mudah-mudahan dia jadi agung tu, Islam dapat diperkuatkan di Malaysia ni kan. Macam Johor ni, macam itu juga Islam dapat diperkuatkan satu negara, diperkuatkan lagi. Sebab dia jadi Islam tu dimartabatkan sampai mana orang-orang yang lain tak boleh nak pertikaikan. Itu yang kita mohon, kita harapkanlah. Kita agung yang baru daripada Johor Sultan. Dan erti hakikat itu iaitu natijah. Maksud hakikat makrifat. Kalau bawa dia kata LBC ni. LBC. Dulu ada kat pondok, cerita pondok-pondok lah. Bukan pondok-pondok main pondok. Kita ulang kiai yang betul guru pondok. Ada dia belajar ilmu makrifat, bukan makrifat lepas ataupun geng-geng hadi bin Allah tu, Indon tu ada. Aku tu. Lepas tu ada dia datang satu kuliah Tok Guru tu baca kitab lah. Dia cakap, Tok Guru ni kawan ilmu isi. Ilmu isi, ilmu kulit tak nak. Tok Guru semua benda dalam dunia ni lahir dari kulit. Masuklah manusia. Basyariah, kekulitan. Islam ada kulit. Semua ada kulit lah. Kau nak ilmu isi ada. Tapi kau kena ambil dekat belakang rumah kecil. Belakang tu ada rumah kecil. Itu sahaja makhluk Allah yang keluar tidak berkulit. Ambil banyak-banyak buah. Bawa lori datang sedut. Tak apa. Itu sahaja makhluk Allah kat dunia ni yang keluar isi belaka. Tak ada kulit. Tak ada. Pula. Dia kata tak ilmu isi. Dia kata Tok Guru ngajar ni kulit. Yelah kitab kan ada kulit. Dia nak ilmu isi. Kita pun tak tahu ilmu isi ni ilmu apa. Yelah kalau kita kata ilmu isi ilmu hakikat dah. Dah Tok Guru suruh pergi belakang rumah kecil tu. Itu kata WSN. Isi belaka. Mana ada kulit. Semua berkulit semua. Isap berkulit, manusia berkulit. Baik. Tuhan berkulit. Dan erti hakikat itu ialah natijah ataupun dia punya conclusion. Isi dia. Daripada keduanya, iaitu bahawa engkau pandangkan Allah dengan nur yang ditaruhkan oleh Allah Ta'ala dalam kita pandang segala perkara ni Allah jadikan. Allah jadikan kita beribadah. Kesetakat tu baik, Allah jadikan. Baik tu iman ta'adah. Buruk kufur maksiat Allah jadikan. Pandang dalam hati. Semua benda Allah jadikan. Ni Allah jadikan ibadah ni. Syukur pada Allah. Sebab Allah jadikan kita selain daripada tu, tak beribadah lah kita. Kalau Allah jadikan kita beribadah, alhamdulillah. Allah mudah-mudahan syukur ditambahkan nikmat ibadah. Allah jadikan kita bertambah lagi kuat ibadah hingga ke akhir. Bukanlah rasa ujung tercengang hebatnya aku beribadah. Aku rasa aku yang bagus. Kalau aku zikir ke masjid ni semua balik. Sebab apa? Aku zikir banyak sangat. Dia rasa hebat. Tercengang. Ini orang yang tak faham hakikat. Sedangkan hakikat, siapa yang menjadikan dia beribadah? Allah. Patutnya dia kena rasa bersyukur, ya Allah, alhamdulillah kau jadikan aku jejak masjid, ya Allah. Patutnya dia kena rasa itu satu nikmat. Ni'matun ala khidmati ta'ah. Nikmat Allah menjadikan kita orang
Allah dia tak faham hakikat, dia rasa dia buat sendiri, itu yang dia rasa action. Kalau aku semayang, kau tak ikut. Aku semayang saja, aku tahan 4 jam. Itu nama ujub. Action, XYZ. Riak, takabur, makar, penyakit hati. Dia riak dan sum'ah ni dia ada beza. Kalau riak ni, dia semayang, kalau ada orang ni. Tak ada orang, dia tak ibadah. Sebab dia nak tuju ke orang, supaya dapat pujian, supaya punya naik pangkat dan sebagainya. Sebab dia ibadah kerana orang, kerana Allah. Itu syirik khafi. Kalau sum'ah ni, ada orang ke tak ada orang ke dia ibadah. Tak ada orang pun ibadah. Tak ada orang. Kau tahu tak, aku ni hebat, aku ni ahli ibadah. Kau ada? Kau tahu aku datang masjid, aku semayang tahajud 4 jam. Dia cerita ibadah dia, A to Z dia cerita satu. Kenapa? Dia nak suruh puji dia. Hebatlah kau, macam wali je kau. Kau ni wali ke wali? Wali. Bukan wali. Dia betul. Tapi kalau orang tak puji dia, nanti dia akan puji diri sendiri. Aku hebat. Sebab orang tak puji je. Aku ni dah dapat banyak anugerah. Ni aku dapat, itu aku dapat. Supaya orang puji dia. Itu dia nak puji dia. Apa tu? Respect orang. Sebab orang tengok dia mulia. Itu sum'ah. Hilang. Kedai itulah ini. Jangan cerita diri dia. Kehebatan dia. Tapi apa-apa hal pun bergantungnya. Kadang ada orang cakap itu tak motivate orang. Itu boleh. Baik tuan-tuan berhati Allah. Dengan nur yang ditaruh oleh Allah dalam hati, yang ini kau pandai, kau akan daya dan upaya Allah. Segala perkara ni Allah yang jadikan. Allah lahir Islam. Alhamdulillah, syukur. Apabila kita lahir perut ibu Islam, kita automatically Islam. Sampai Allah tak lahirkan kita dari perut ibu kat lahir ke cahaya nunalik. Tapi lahir kita ajak dalam Islam. Ajak dalam Islam. Baik. Maka tiada daya dan upaya diri kau, la haula, tiada daya dafi syarri, pada menolak kejahatan, wala quwwata, tiada kekuatan fi tahsilil khairi, pada bekerja kebaikan. Melainkan Allah lah yang menolak segala kejahatan dan menjadikan kebaikan. Saya ambil masa sikit je lah. Ambilkan makrifat cukup lah, ambil makrifat. Allah.
لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم سيدنا محمد الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقام محمود الذي وعدته إنك يا أرحم الراحمين. آمين 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 يا رب العالمين. الحمد لله rahimahullah. Dapat lagi kita bersama ba'dal adhan, bainal adhan wal qamah, antara sikitlah untuk menghabiskan tajuk ni. Tak bergantung pula kan. Hari ini kita habiskan hakikat dengan jadi hakikat itu maka tiada yang menggerakkan dan tiada yang mendiamkan melainkan Allah. Kita di dalamannya di kepercayaan bahawa segala-gala perkara dijadikan Allah. Segala-galanya. Satu pun yang bergerak dalam dunia ni melainkan ia digerakkan oleh Allah. Bukan dia bukan Allah yang gerakkan. Bukan Allah izinkan dia baru dia gerak. Ketika tu dia yang gerak. Setelah mendapat tidak. Allah yang gerakkan semua perkara. Jadi itu dalam hati kita. Sebab kalau kita kata ilmu hakikat, itu ilmu tauhid. Awak belajar ilmu apa? Ilmu hakikat. Dia tak faham hakikat apa? Dia hakikat sesat ni. Mana ada? Ilmu hakikat itulah ilmu tauhid. Hal kejadian sebenar. Hakikat tu asal dari perkataan hakun, perkara yang benar. Hakikah, hal kejadian sebenar. Kita nampak makhluk yang api menghanguskan, pisau memutus. Yang benar menghanguskan Allah. Siapa yang memutuskan? Allah. Itu contoh. Semua benda yang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salat aku, wa nusuki, dan ibadah aku, umum kullul ibadah, tiap-tiap ibadah lah. Wa mahyaya wa mamati, mati aku lillahi rabbil alamin. Makna dia apa? Kerana Allah Ta'ala salah. Salah. Sebab dalam tafsir kata, ini ayat Quran kan. Kita baca dalam iftitah ayat Quran ni. Lillah kat situ, lam litamlik, milik Allah Ta'ala. Maksudnya Allah yang solat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, ini milik Allah. Allah yang jadikan, Allah yang cipta. Itu lam tu lam litamlik, milik Allah. Kalau kita ada kerana Allah tu, itu lam ta'lil. Tata bahasa lam ta'lil. Kerana Allah salli fardhu isya' lillahi ta'ala. Tadi aku solat fardhu isya' kerana Allah. Itu lam ta'lil, kerana. Tapi kalau dalam surah ayat Quran dalam kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku dan ibadah aku, hidup aku dan mati aku milik ciptaan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Itu hakikat. Dan erti makrifat yang terakhir. Itu mengenal akan ketuhanan. Makrifat itu apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Itulah makrifat. Makrifatnya apa? Makrifat lah. Makrifat lepas dulu. Tapi dah ada keluar fatwa lah. Tahun 2022. Fatwa Ismail bin Arifin dan lain sempat. Ada fatwa Johor. Orang tukar Johor tu. Johor. Taklah, betul juga kan. Sihat lah, macam lah. Ada.
Kesimpanan daripada jamalnya, jamal ni kecantikan Allah Ta'ala, dan jalalnya ketinggian Allah Ta'ala, sifat-sifat dia lah. Dengan kasih mata hati, orang tak nampak, kita nampak. Macam mana boleh kasyaf ni? Kasyaf ni tembus, orang tak nampak, kita nampak. Macam nampak dinding hujung, tembus keluar. Contoh, macam mana boleh kasyaf tu? Itu waliullah. Yang berkait, dia tak perlukan ilmu. Memang Allah Ta'ala kurniakan dia tu, dia memang boleh, dia orang kata tu, dia kenal Allah SWT. Asasnya tu dengan mengaji sifat 20 lah. Asas nak mengenal Allah tu kena mengaji sifat 20. Yang mustahil 20, yang harus satu. Kemudian mungkin Allah naikkan martabat, dia nampak Allah dalam hati dia. Ini namanya iman awliya, iman wali. Orang perasan. Sebab dia baca kitab-kitab apa tu, Ibnu Arabi lah. Dia kata, nampak Allah, kata dia. Wali Allah tu, dia cakap itu Allah sebab dia dah tak nampak pokok dah. Dia dah tak nampak. Yang ada dalam hati dia tu Allah tu. Asyik akan masuk Allah. Allah betul. Dia punya wali kita tak rasa. Jangan kita nak berasa-rasa. Itu namanya perasan. Tak boleh. Kita rasa macam dia, jadi kita jangan ikut dia. Sebab makam iman dia dah tinggi, biarlah dia. Tinggi. Jadi kadang-kadang dia punya percakapan tu tak boleh nak kawal. Dia tengok pokok, kata Allah. Tengok binatang, Allah. Sebab apa? Dia punya otak dia tu dah tak ada lain, makhluk tak ada, dunia dah tak ada. Kadang-kadang berlaku di kalangan para wali, dia fana. Kadang-kadang dia fana sebulan. Dia pun ada tempoh kan? Ada tempoh macam satu kiai tu. Kiai apa yang kat Madura, kat mana tu lupa lah. Tapi ada gambar dia kiai. Dia anak murid dia kata Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan, anak-anak murid dia cakap lah. Kiai-kiai kan. Dia kata Bangkalan anak dia akan apa, tenggelam dalam sungai. Dia duduk kat dasar sungai. Bau dia apa tu, dia naik balik kan, tak meninggal. Itu yang kita tak faham. Ini cerita mulut ke mulut. Dia tak nak campur orang. Sebab apa? Takut orang nanti dengar dia cakap, orang tak faham, orang sesat. Bukan dia duduk dalam dasar sungai tu, kalau seminggu lah ke situ. Nanti kalau dia dah tak padat, dia naik je. Pakai alat pernafasan, bantuan pernafasan tu. Itu Kiai Khalil Bangkalan, dia waliullah. Dia waliullah. Segala terapung. Dia iman awliya. Sebab kita tak rasa, tak boleh kita rasa. Sebab ulama kata man lam yazuk lam yadri. Barang siapa tak rasa, barang siapa tak merasai, dia tak tahu. Macam buah apa? Safarjal. Dalam kitab Sirr Sadiqin Nilas. Safarjal ni tuan-tuan pernah dengar orang Safarjal. Dalam kitab Sirr Sadiqin, Nabi kata zaman Nabi tu ada beberapa perempuan mengadu kat Nabi tentang bodohnya. Ini orang soal Nabi ni macam-macam. Mereka tanya akan bodohnya anak mereka. Maka Nabi kata, makanlah buah safarjal. Kenapa? Ia akan mencantikkan anak. Jadi safarjal ni kalau sesuai perempuan yang mengandung, supaya anaknya cantik. Kalau lelaki handsome, perempuan cantik. Ini dalam hadis. Sekumpulan perempuan mengadu kat Nabi berkaitan dengan bodohnya anak-anak mereka. Dia bukan cerita bohong, ni hadis. Jadi makan safarjal. Sebab kalau perempuan mengandung kasih makan safarjal. Safarjal ni kat mana jual Ustaz? Dekat Malaysia. Import dekat mana? Australia tu. Queens.
Dia buah, kalau dalam bahasa putih liquids. Saya dia diimport daripada Australia ke mana tak tahu lah. Import, dia jual satu buah dia besar macam ni. Dia jual RM5. Okey lah kan. Duit minyak, ada tambah minyak tu. Tambah minyak dah berapa kalau pergi sini. Dapatlah juga makan, dapat rasa seumur hidup sekali pun cukup lah. Kan, dia pun tak pernah rasa seumur hidup. Siapa yang jadi boleh tak kita kata dia macam buah lai lah ustaz. Lai lah. Dia macam buah pear ustaz. Farjal safarjal. Dia tak ada macam-macam dia, tak ada. Dia macam buah ni tak ada, dia tak nak macam-macam, dia nak rasa itu. Ini paling tidak. Kalau RM10 tu satu buah dia besar. Kita nak rasa semua hidup kan kita. Ada kawan saya itu dia orang Pasir Gudang. Kita tahu dia ambil lagi tak ambil Allah Alam. Safarjal. Sebab nak rasa, sebab Nabi sebut dalam hadis safarjal. Kita nak rasa lah apa yang buah Nabi sebut. Buah 5. Zaitun dah rasa, buah tin dah rasa. Buah apa lagi? Tembikai. Nabi makan tembikai. Air tembikai banyak. Ini buah safarjal, dia tak nak rasa ni. Jadi itu ada siapa tak tahu dia tak rasa, siapa tak rasa dia tak tahu. Umpama buah safarjal itu disebut dalam kitab Ad-Durrun Nafis. Yang sebut. Bagi contohlah. Jadi insya-Allah jadi kita wali rasa kita tak rasa dah. Kita jadi kita sibuk-sibuk nak jadi wali pula. Kita siuman, dia ghairu siuman. Biarlah dia dengan alam dia. Itu dia fana kan, fana. Bukan isim lain. Isim lain. Amal ilmu macam-macam lah, jin dan sebagainya kan. Yang ini lain, dia ada macam-macam keadaan. Jadi insya-Allah sambung lagi mengajar kita dalam kitab Tauhid ini. Dan sambungan di bawah ni dia menceritakan berkaitan 4 perkara. Nombor 4 ni makrifat ni dia tidak ada pada kita. Dia hanya dirasai oleh orang yang Allah kurniakan martabat kewalian. Kita tidak dikurniakan martabat kewalian, maka kita tak boleh nak perasaan-perasaan jadi wali. Maka kita terus follow, kita ikut apa yang kita dah belajar, kita percaya je dah cukup. Adapun martabat yang kurniakan, tak ada jalan usaha. Jalan usaha nak jadi wali, naklah bertapa dekat gunung dan sebagainya, tak ada. Itu nak jadi atau tok bomoh. Itu yang dia bertapa kat gunung tu. Apa Mambang Kuning, itu lain cerita. InsyaAllah pada malam ni ada manfaat dunia wal akhirah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il المسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا التائبين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.